Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kembali ke siri tadabbur setiap juzuk daripada Al-Quran. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-8 insyaAllah sempena Ramadan kita yang telah menghabiskan 8 Ramadan pada hari ini ataupun 8 Ramadan pada esok hari untuk negara Brunei Darussalam. Jadi hari ini kita akan lihat insya-Allah daripada muka surat 142 sehingga 161 daripada Mashaf standard yang dikeluarkan oleh percetakan Madinah Al-Munawwarah. Jadi hari ini dalam juzuk ini kita akan lihat sebenarnya ada dalam juzuk yang ke-8 ini kita ada dua surah sebenarnya. Yang pertama sekali ialah surah Al-An'am dan yang kedua adalah surah Al-A'raf. Jadi kita sebutkan semalam bahawa surah Al-An'am ini yang telah kita mulakan sebelum daripada ini, kerana pada hari ini pada sesi ini kita akan bacakan dalam juzuk ini, kita akan lihat daripada surah Al-An'am ayat 111 hingga ayat 165 iaitu akhir surah Al-An'am, dan kemudian kita akan masuk iaitu dalam juzuk yang ke-8 ini akan masuk ke surah Al-A'raf ayat nombor 1 ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-87 insya-Allah. Jadi kita tengok secara lebih kurang insya-Allah yang pentingnya setiap daripada sahabat-sahabat semua dapat baca kembali, dapat baca, yang dah baca alhamdulillah, yang telah baca boleh mungkin melihat terjemahannya. Kepada yang sedang membaca mungkin sambil-sambil boleh membaca terjemahannya sebersedikit daripada untuk melihat kandungan ataupun pengajaran daripada setiap juzuk yang kita baca pada setiap malam ataupun setiap hari dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Apakah yang terkandung di dalam juzuk ini sebenarnya ialah yang pertama sekali kita akan lihat dalam surah Al-An'am ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam juzuk ini secara khususnya beberapa hukum yang khusus berkaitan dengan akidah, iaitu orang-orang Arab musyrikin di Mekah, orang Quraisy telah melakukan banyak perkara-perkara yang bertentangan sebenarnya dengan akidah, walaupun nampak perkara itu adalah berkaitan dengan fiqh, tapi sebenarnya ada kaitannya dengan akidah. Kerana itulah maka setiap perbuatan kita seharian kita mesti jangan lupakan untuk melihat adakah dia berkaitan dengan akidah ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita melakukan satu perbuatan tersebut kemungkinannya nampak macam kelihatan tidak bercanggah dengan fiqh, tetapi ia sebenarnya ada mempunyai kaitan dengan akidah. Iaitu seperti kita mempercayai bila kita buat macam ni maka ada kaitan dengan hubungannya dengan perkara ini dan perkara itu dan sebagainya, akan boleh menyebabkan ini menyebabkan itu. Kadang-kadang perkara itu tidak ada dari segi fiqhnya kemungkinan nampak macam tidak ada masalah, tetapi dari segi akidahnya mempunyai masalah yang sangat besar kan. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang Arab sebelum daripada, iaitu orang jahiliah, orang Arab musyrikin Mekah, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am ini, iaitu apa? Di antaranya ialah mereka ini menamakan binatang-binatang, mengkhususkan binatang-binatang yang tertentu adalah untuk ini adalah untuk ini, adalah ini untuk Allah, ini bukan untuk Allah. Apa yang untuk Allah ini tidak boleh untuk berhala mereka, apa yang untuk berhala mereka tidak boleh untuk Allah. Macam-macam nama-nama yang diletakkan oleh orang-orang Arab Quraisy ini merupakan kepercayaan syirik yang boleh membawa keluar daripada agama. Dan yang seterusnya ada di kalangan mereka ini, iaitu yang melakukan penyembelihan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala pun ini adalah merupakan satu syirik. Dan begitu juga mereka membawa binatang-binatang sembahan mereka, binatang-binatang mereka untuk disembelih di tempat-tempat sembahan mereka, sama ada Lata, sama ada Uzza, kerana berhala-berhala besar ini berada berselerak sebenarnya bukan di satu tempat di Mekah saja, tapi berselerak ada di Taif, ada di on the way ke Madinah Al-Munawwarah dan sebagainya. Jadi berhala-berhala ini kadang-kadang mereka bawa binatang-binatang untuk disembelih di sana. Jadi ini adalah merupakan satu syirik
yang sepatutnya tidak dibuatlah. Dan kita pun pada hari ini kita hendaklah melihat dan sentiasa adakah perbuatan-perbuatan kita itu dilakukan kepercayaan-kepercayaan tahayul, kepercayaan khurafat, kepercayaan syirik dan sebagainya, kerana ini adalah satu larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia berkaitan dengan akidah yang tidak dibenarkan. Kemudian seterusnya juga di dalam surah ini, iaitu dalam surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang iaitu satu perkara, iaitu kita hendaklah meletakkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang boleh memberi hidayah kepada kita. Dan kalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi hidayah kepada kita, maka sebenarnya kita akan merana, sebenarnya kita akan sesat. Kerana itulah maka pintalah pertolongan dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam ayat Al-An'am 125, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faman yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka sekiranya Allah Taala kehendaki seseorang itu, maka Allah Taala akan beri kelapangan hatinya untuk Islam. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki hati kita. Maka jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak kehendaki, maka Allah Taala akan sesatkan kita. Maka wal-iyazubillah. Seterusnya ialah dalam soal An'am juga kita akan lihat dalam ayat 151 kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan 10 wasiat yang perlu kita jaga, yang perlu kita patuhi, yang perlu kita bersedia untuk mematuhinya, iaitu antaranya ialah jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah berbuat ihsan kepada ibu bapa, dan kemudian seterusnya ialah jangan membunuh anak-anak, dan kemudian jangan dekati dosa sama ada ma zahara minha wa ma batan, dan seterusnya lihat sahabat-sahabat semua boleh lihat ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara tersebut dalam ayat 151 surah Al-An'am. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam yang terakhirnya, antara poin yang kita boleh petik pengajaran, sebagaimana telah saya sebutkan bahawa pengajaran yang kita cuba ambil daripada juzuk ini terlalu panjang. Setiap juzuk ini terlalu panjang, iaitu kalau kita tengok kan, helaian-helaiannya panjang, surahnya kadang-kadang pelbagai. Jadi sebab itulah maka tak sempatlah kita nak ambil ke semua poin-poin tu kan, kerana terlalu banyak Tapi kita ambil yang kita rasakan, yang betul kita highlight kan, dan banyak lagi sebenarnya yang lain-lain yang boleh kita. Dan jangan lupa insya-Allah untuk bersama-sama dalam sesi tafsir tadabbur harian kalau sahabat-sahabat semua ada ke lapangan, insya-Allah pada setiap pagi pukul 6 pagi insya-Allah. Jadi kita tengok ni dalam ayat yang terakhir, dalam ayat, bukan ayat terakhir, minta maaf, dalam perkara yang terakhir yang saya nak sentuh di antara dalam sebutkan dalam juzuk ini, juzuk ke-8 ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam soalan An'am ni ayat 162, iaitu yang kita baca biasa dalam doa iftitah ketika kita sembahyang kita, iaitu apa? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sembahyang aku, ibadat aku, hidupku, matiku. Maknanya kita serahkan segala-galanya. Ini adalah menjadi satu pengakuan kita bahawa kita tak akan merefer kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lain daripada Quran, dan menjadikan Quran, hadis, Islam ini sebagai panduan hidup kita, mati kita, dan seluruh apa yang kita buat hendaklah sepatutnya merefer kepada Islam. Kan itulah pengakuan kita di dalam sembahyang kita yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat 162 surah Al-An'am. Sekarang kita pergi pula, insya-Allah kita masuk pula kepada surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf dalam juzuk ini, sebahagiannya sebagaimana kita sebut tadi, iaitu daripada ayat 1 hingga ayat 87 saja. Surah Al-A'raf ni panjang juga. Kita lihat yang pertama sekali ialah apa yang kita boleh nampak ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dialog yang berlaku di antara Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Iblis. Iblis apabila dia tidak mahu sujud kepada Adam alaihissalam, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghalau dia daripada syurga. Tetapi sebelum daripada itu dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Allah, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala izin untuk hidup
sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala benarkan, Allah Ta'ala izinkan, dan kemudian apa yang diminta lagi ialah dia nak hidup selama-lamanya sehingga hari kiamat tu, bukan selama-lamanya tapi sampai hari kiamat tu ialah tujuannya adalah untuk menggoda anak Adam, untuk merosakkan anak Adam, untuk menyesatkan anak Adam. Dia tak nak bahawa dia ni masuk neraka seorang-seorang, dia nak ramai heret bersama-sama dengan dia, ramai daripada anak Adam ni bersama-samanya. Kerana dia kata, kerana Adam lah dia sesat, kerana Adam lah dia ni disingkir, kerana Adam dia sangat marah kepada Adam, maka anak-anak Adam ini akan menjadi mangsanya. Sebab itulah disebutkan, Allah Ta'ala sebutkan dalam dalam surah Al-A'raf ini, permulaan surah Al-A'raf ini, Allah Ta'ala sebutkan bahawa dia berkata bahawa beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, aku akan mendatangi anak Adam ni, maknanya aku akan serang anak Adam ni habis-habisan, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, semua sudut, maknanya, iaitu dengan maksudnya ialah semua cara yang dia mampu untuk menyesatkan anak Adam. Jadi Allah SWT beri kebenaran kepada dia, kalau awak nak cuba sesatkan, cuba. Jadi Allah Ta'ala dah sebutkan insya-Allah bagaimana nak selamat daripada kekacauan, hasutan yang akan dibuat oleh iblis ni, yang akan terkena kepada kita semua. Kita semua tak lepas daripada hasutan iblis ni, cubaan iblis ni, kecuali dengan cara yang tertentu. Apakah caranya, bagaimana untuk selamat ni, maka kita boleh lihatlah insya-Allah dalam surah Al-A'raf ni, sama-sama insya-Allah bila kita baca kita akan dapat tengok insya-Allah. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, dalam juzuk yang ke-8 ni, tentang dialog yang berlaku di antara ahli syurga dan juga ahli neraka, dan juga satu kumpulan lagi yang dinamakan sebagai Al-A'raf, golongan Al-A'raf. Jadi siapakah golongan Al-A'raf ni? Secara mudahnya kita kata ialah golongan yang mana amalan baik dia dan amalan jahatnya adalah sama. Jadi bila ditimbang, maknanya sama, baik dan jahat sama. Jadi bagaimanakah dia akan ke mana? Dia akan masuk syurga kah, masuk neraka kah? Jadi di sini kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan, kemudian Allah Ta'ala telah memberikan rahmat kepada hamba-Nya, nak tunjukkan bagaimana sayangnya Allah Ta'ala ni kepada hamba-hambanya, dan kemudian diberikan rahmat kepada ahli A'raf ni untuk memasuki syurga. Dan begitulah, maka kemudian dalam juzuk yang ke-8 ini, kita seterusnya ialah kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hujung juzuk yang ke-8 ini menceritakan kepada kita melalui Quran ni, itu kisah 5 orang rasul. 5 orang rasul dengan dakwah mereka masing-masing, dengan menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka masing-masing, menghadapi kaum mereka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di situ, iaitu yang pertamanya Nabi Nuh AS, dan kemudian Nabi Hud AS, dan kemudian Nabi Lut AS, kemudian Nabi Saleh AS, dan seterusnya ialah Nabi Shu'aib AS. Semua tu ada masalah dengan kaum mereka masing-masing, maknanya kaum mereka masing-masing tu mempunyai pelbagai sikap, perangai yang berbeza-beza lah, masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi-Nabi ini. Jadi kita bacalah insya-Allah tentang mereka ni di dalam juzuk yang ke-8 insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita insya-Allah untuk mendapat sebersedikit daripada Quran dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah dalam juzuk yang ke-9 dalam sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.